Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kembali kita ke tutorial yang ketiga, tutorial bahagian C untuk penyelesaian masalah. So, untuk kali ini kita akan cuba menjawab beberapa soalan yang berkaitan dengan SQL. So, kita akan menggunakan soalan-soalan yang ada pada modul Road to be Superhero. Okey, bagi mereka yang masih belum dapatkan modul ni, kamu boleh download link untuk download modul ni ada di kat description. Okey? So, tapi sebelum tu jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ni supaya kawan-kawan kamu pun boleh tahu. Kawan-kawan kamu pun boleh belajar sama. Okey, baik. So, tanpa berlengah masa, kita terus pergi kepada soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama, dia bagi apa? Lengkapkan. Okey, ingat modul Road to be Superhero, soalan nombor 54. Okey, kita pergi kepada soalan 54. Lengkapkan raja satu di bawah dengan bahasa bagi arahan SQL. Seperti mana kita tengok dalam modul bahagian 1, modul bahagian A, okey. Bahasa arahan SQL ini terbahagi kepada 3. Okey, yang pertama kita panggil dengan DDL, Data Definition Language, ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil dengan bahasa takrifan data. Atau yang kedua kita panggil DML, bahasa pengolahan data. Yang ketiga kita panggil bahasa kawalan data, DCL. So, untuk soalan ini selalunya dia akan keluar pada bahagian A. Okey, dia akan keluar pada bahagian A. So, kita tengok pun kita tahulah ini soalan paling senang lah. Yang mana, okey, kalau kita tengok dekat sini, create, drop dengan alter ni. Create, drop, alter ini confirm dia adalah bahasa takrifan data. Okey, ataupun DDL, Data Definition Language. Okey, baik. Buruknya tulisan saya. Okey, baik, saya tulis elok-elok dulu sikit. Okey, so yang ini jawapannya adalah DDL. DDL. Okey, baik. Kemudian kita tengok pula. Yang kedua, dia ada insert into, update, select dan juga delete from. So ini tak lain tak bukan adalah bahasa pengolahan data, ataupun dalam ringkasannya kita panggil dengan DML, Data Manipulation Language. Dan yang ketiga adalah revoke dan grant ni selalunya kita gunakan dalam bahasa kawalan data, iaitu DCL. Okey, so settle. Soalan mudah. Kalau soalan ni keluar dalam SPM, free dia nak bagi kat kita tiga markah. Okey, baik, kita tengok soalan yang seterusnya. Sebelum pada tu kita tengok dulu jenis-jenis data yang ada dalam MySQL. Kita dah tengok dah dalam video yang sebelum ni, tapi kita ulang balik lagi sekali. So dalam MySQL dia ada beberapa jenis data, dan ini adalah jenis-jenis data yang wajib kamu ingat. Wajib hukum dia kamu ingat. Dan bila nak ingat jenis data ni, jangan tertukar dengan jenis data yang ada pada programming. Ada sedikit perbezaan dia. Okey, so pendekkan cerita, dalam programming dan juga MySQL ni, yang sama int double. Itu sama. Int double sama. Yang berbeza, kalau dalam programming, jenis data bagi aksara, dia akan gunakan string. Okey, dia akan gunakan string. Kalau soalan tu soalan MySQL, kalau data tu aksara, kamu wajib gunakan varchar. Tapi kalau soalan tu adalah soalan programming, so wajib bagi kamu gunakan string. Okey, baik. Untuk int sama, double sama. So ini adalah jenis-jenis data yang wajib kamu ingat. Okey, baik. Kita tengok soalan yang ke-55. Soalan nombor 55. Okey, lengkapkan jadual di bawah dengan jenis data yang sesuai bagi data berikut. Okey, dia bagi dekat data kita Amran bin Man. Okey, so ini of course tak ada lain dah, ini jenis data dia adalah varchar. Kenapa varchar? Dia adalah huruf. Okey, dia adalah huruf. Okey, kemudian kita tengok pula jawapan yang kedua, soalan yang kedua. Jenis data dia ni nombor kad pengenalan 060203 bla 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 bla. Nombor kad pengenalan. Bila nombor kad pengenalan, kita nak gunakan apa? Ramai pelajar yang tertipu dengan soalan. Ingat pesan saya, kena tipu dengan kawan itu benda biasa. Kena tipu dengan soalan peperiksaan itu luar biasa. Okey, ingat, ramai pelajar akan jawab int. Kenapa? Sebab ini adalah nombor. Bila nombor terus dia melatah kepada int. So ingat, jika nombor tersebut terlibat dengan pengiraan, then kita gunakan int. Jika nombor tersebut tidak melibatkan sebarang pengiraan,
Waktu tu, kalau tak terlibat pengiraan, maka kita boleh gunakan varchar. So, untuk nombor kad pengenalan, ada terlibat dengan pengiraan tak? Tak ada terlibat dengan pengiraan. So, that's why kita akan gunakan varchar. Ingat ya, nombor yang tak terlibat dengan pengiraan, gunakan varchar. Lagi satu, jika kita gunakan INT, maka akan terjadinya ralat logik. Terjadinya ralat logik. Kenapa? Sebab bila kita gunakan INT, kosong di depan akan hilang. Ingat kosong di depan itu bukan angka bererti dalam matematik korang belajar. So, kosong di depan akan hilang. So, maka berlakulah ralat logik dekat situ. So, that's why nombor-nombor, nombor KP, nombor telefon dan sebagainya yang ada possible kosong di depan, kita tak akan gunakan INT. Kita akan gunakan varchar. Okey? So, ini kalau siapa buat INT, confirm salah. Kena tipu dengan soalan. So, yang ini pula, 19. So, 19 confirm kita gunakan INT. Kemudian yang ini apa benda ni? Ini tarikh. So, tarikh jenis data dia adalah date. Okey? So, kat sini kamu boleh juga tulis INT. Cikgu kalau saya nak tulis integer pun boleh. Boleh integer. Tak ada siapa nak marah. Okey, boleh. So, yang ini adalah nombor perpuluhan. So, kita tulis gunakan double. Okey, baik. Settle soalan yang mudah. Soalan yang mudah. Kita tengok soalan yang okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan nombor 56. Okey, soalan 56. Berikut merupakan jadual bagi sebuah pangkalan data untuk menyimpan data saman lalu lintas. Okey, maksudnya dia bagi dua jadual dekat kita. Okey, kita tengok. Okey. Dua jadual dia bagi dekat kita, iaitu jadual saman, rekod saman dan juga jadual jenis saman. So, dia kata apa? Tuliskan arahan SQL untuk mencipta jadual rekod saman. So, kita nak create table. Cipta jadual means create table. So, kita nak create table rekod saman. So, saya dah ajar, saya dah kongsikan dalam bahagian 1. Okey, SQL bahagian 1, bahagian data definition language. Okey, kita dah tengok macam manakah struktur-struktur arahan untuk mencipta jadual. Jadi, kita teruskan laksanakan kita kali ini. Kita test tengok. Okey, sebelum kita nak create table, okey, step pertama adalah tentukan kunci terlebih dahulu. Let's say kita katakan kunci dia adalah ini. Ini adalah KP. So, kita ada dua kunci. Okey, then KP kita dah tentukan. Ada 3 step. Pertama sekali, tentukan kunci. Kunci primer. Yang kedua, tentukan kunci asing. Dalam soalan ni, ada tak dia nyatakan kunci asing? Dia tak nyatakan kunci asing. Tapi kita kena state sendiri. Kita kena cari sendiri. So, kita nampak sini ID saman. Dan di sini kita ada ID saman. Bermaksud, jadual ini berhubung di antara satu sama lain. So, bermaksud ini adalah dia punya KA. Okey. Kunci asing dah kita cari. Dan step ketiga, sebelum kita tulis kod SQL, kita kena tentukan jenis data. Okey, jenis data. Okey, jom kita tengok. So, medan yang pertama, nama. Apa jenis data yang sesuai? Varchar. Kenapa varchar? Sebab semuanya huruf. Okey, so size data kita letaklah 30. Okey, nombor plate pun sama, varchar. Size letaklah 10. Size ni depend kepada kamu. So, kalau contoh kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 aksara. So, kamu kena letak lebih daripada 7. Jangan letak 6. Kurang daripada 7. So, kalau letak kurang daripada 7, so itu dah boleh ditolak markah. So, kena letak lebih daripada 7. Okey, yang tarikh ni. Tarikh ni, biasalah ini date. Kemudian, ID saman, varchar. Kita letak 2. Sebab apa? Sebab dia ada huruf dan juga nombor. Harga. So, harga ni ramai yang tertipu. Okey, tengok kepada datanya. Kalau kita sebut pasal harga, selalunya kita akan gunakan double ataupun float. Tapi untuk soalan kali ini, dia bagi dalam bentuk integer. So, dekat sini kita kena gunakan integer. Integer 3. Okey, ingat jangan kena tipu. Kalau kamu letak double, contohnya ini, kosong-kosong macam tu. So, ini baru double. Kalau tak ada titik perpuluhan, dia adalah integer. Okey, so kita teruskan. Untuk create table. So, nak create table macam biasalah. Kita type create
create table. Apa nama table kita? Record saman. Okay, fine. Record saman kita dah buat. Then kita pun type dia punya nama medan dia. Nama medan yang pertama, apa nama medan pertama kita? Nama. Jenis data varchar, size data 30. Jadi dekat sini kita kena buat nama medan, nama, then varchar 30. Okey, selesai medan yang pertama. Kita buat pula nama medan yang kedua, nombor plate. Tapi ini ada KP. So, kita type kat sini, nombor plate. Okey, dia still varchar. Okey, size dia kita letakkan 10. Okey, kalau kita letakkan primary key kat sini, kita letakkan primary key di sini, so jawapan kita akan salah. Kenapa? Kenapa salah? Okay, kalau kita letak tarikh, kalau letak tarikh, dia punya ni date. Okey, so saya date tak ada size data. Dan saya letak primary key. Okey, so kalau sesuatu jadual mempunyai lebih daripada satu medan primary key, kita tak boleh declare macam ni. Kita kena declare macam bawah ini. Ingat jalan selamat untuk untuk declare primary key adalah kita declare dekat bawah ni. Okey, jangan kita declare kat sini. So, ini tak ada dalam buku teks, tapi pernah ditanya di dalam soalan peperiksaan. Jangan anggap semua yang ada dalam buku teks sahaja yang ditanya. Sometimes soalan keluar lebih daripada apa yang ada dalam buku teks. So, ikut sahaja garis panduan yang saya buat ni. InsyaAllah selamat. Okey, seterusnya. ID saman. Varchar. Berapa size data dia? Size data dia kita letak 2. Then, last kali adalah harga. Harga INT kita letak 3. Okey, selesai untuk isytihar nama medan. So, nama medan kita dah settlekan dah. Okey, sekarang ni kita nak declare kunci pula. Yang atas ni dah selesai, kita nak declare kunci pula. So, type primary key dalam kurungan apa nama medan primary key kita? Nombor plate dan juga tarikh. So, dekat sini nombor plate dan juga tarikh. Okey, selesai kita punya primary key kita dah ada. Then, ingat kita ada satu kunci asing. That means kita kena declare kunci asing tersebut. So, nak declare kunci asing macam biasa. Foreign key. Okey, apa nama kunci asing kita dekat sini? ID saman. Okey, ID saman ni dihubungkan dengan jadual mana? Dihubungkan dengan jadual jenis saman. Jadi dekat bawah ni kena tulis reference jenis saman dalam kurungan kunci KP dia apa dia? ID saman. Okey, then selesai. Selesai untuk kita punya create table yang ada lebih daripada satu kunci. Ingat yang ada lebih daripada satu medan kunci primer, masuk kunci komposit lah, yang ada kunci komposit dan yang ada kunci asing. So, simple saja. So, soalan ni pernah keluar SPM 2021 7 markah. Bukan soalan ni soalan yang mirip macam ini. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang seterusnya. Dia kata apa? Mencari harga produk paling mahal. So, bila nak cerita pasal harga produk yang paling mahal, apa yang kita kena ingat? Kita dah nak guna fungsi aggregate. Fungsi aggregate ni kita tahu bahawa dia ada max, dia ada min, dia ada average, dia ada sum dan dia ada count. So, untuk sekarang ni dia nak cari yang paling mahal. Paling mahal maksudnya harga paling tinggi. Jadi kita akan gunakan yang maksimum. So, kita bulatkan dulu. Mencari harga. Mana medan harga? So, ini medan harga. Kita nak cari yang maksimum. Daripada jadual apa? Jadi jadual record saman. Jadi kita pun tulis dia punya kod SQL dia. Arahan SQL dia. Select max. Okey, apa yang max? Harga. So, harga dalam kurungan. Daripada jadual mana? From jadual record saman.
Okey, selesai. So, untuk soalan ini selalunya kita boleh dapat 2 markah. Okey, ingat, kita boleh dapat 2 markah. Markahnya dekat mana dia bagi? Select ini dia bagi 1 markah. From ini dia boleh bagi 1 markah. Okey, let's say, katakan kamu tiba-tiba blur dalam peperiksaan, na'udzubillah. Kamu tiba-tiba blur, andai kata. Okey, so kamu cuma ingat select from record saman saja. So, tulis saja itu. Select from record saman. So, ini kamu paling busuk-busuk pun kamu boleh dapat 1 markah dekat from ni. Ingat walaupun atas kamu terlepas markah, tapi yang bawah kamu masih boleh dapat markah. Cuma jangan tinggal ruang kosong. Jangan tak jawab terus. Penanda akan cuba cari jawapan untuk korang. Kat mana yang boleh dia bagi markah. Okey, so cuba jawab. Okey, walaupun tak penuh, at least ada juga jawapan. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Mengira purata. Still. Ingat, dia masih lagi menggunakan fungsi aggregate, iaitu AVG, average. Tapi ingat, dalam soalan ni, dia ada syarat dia. Dia nak kira average bagi Najib saja, yang nama dia Najib. Ingat, nama sama dengan Najib. So, dia nak kira purata, nama sama dengan Najib. Jadi, dekat sini, apa yang kita nak kena buat? Sama juga macam tadi. Select, average. Average apa? Harga. Daripada jadual mana? From record saman. Tapi kali ni berbeza. Dia ada syarat. Apa syarat dia? Nama mesti sama dengan Najib. So, letakkan syarat. Where nama sama dengan Najib. Okey, selesai. Dapat. Kalau dalam exam ini boleh dapat 3 markah. Okey, dia boleh bagi kat kita 1 markah, 2 markah, 3 markah. Sebab ada 3 komponen dekat situ. Okey, kita pergi soalan yang seterusnya. Memaparkan semua rekod. Memaparkan semua rekod. Ini soalan yang mudah. Okey, memaparkan semua rekod bermaksud dia nak select all. Okey, ingat tanda bintang tu maksudnya all. Semua rekod saman dengan susunan nama menaik. Ingat, susunan nama, susunan ni bermaksud dia order by. Okey, order by apa? Order by nama. Okey, menaik tak ada masalah. Tapi kalau menurun, kita kena letak DESC. Okey, tapi tak apalah. Kita tak letak DESC sebab apa? Sebab dia nak susunan menaik. Jadi dekat sini kita buat macam biasa. Select all from record saman. Okey. Then, apa dia punya tu? Order by. Order by nama. Okey. So, selalunya kalau soalan begini, dia cuma boleh bagi dekat kita 2 markah sahaja. Okey. So, maksudnya select all from ni, dia boleh dapat 1 markah. Okey. Order by ni boleh dapat 1 markah. Okey. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang senang-senang saja. Hitungkan jumlah rekod dalam jadual. So, ingat, jumlah. Pelajar ramai tertipu. Dia tengok jumlah. Okey, kalau jumlah confirm sum. So, jangan tertipu. Jumlah rekod maksudnya dia nak tahu ada berapa rekod yang ada di sini. Maksudnya dia nak bilangan rekod. Okey. So, bilangan rekod bermaksud kita kena gunakan count. Okey. So, sum tak boleh. So, jadi kita kena gunakan count. Okey. So, dekat sini. Select. Count. Okey. Yang ini count. Saya buat dulu ya. From record saman. Okey, baik. So, count ni dalam kurungan ni kita boleh letak pelbagai benda. Contoh, nak mudah kita letak star. Pernah ditanya dalam soalan SPM, kalau tak silap saya 2019. Okey, lengkapkan arahan SQL. So, dia letak tempat kosong dekat sini. So, apa yang kita nak letak dekat sini? So, kita letakkan tanda bintang star. Ataupun kita juga boleh letakkan nama medan.
Okey, contohnya kita nak letak nama. Bermaksud dia akan count berapa banyak nama yang ada dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5. So, dia akan kira juga. Still jawapan dia sama. Kalau kita nak kira, letakkan nombor plate boleh tak? Boleh juga. Kita boleh letakkan nombor plate dekat sini. Still, dia akan kira berapakah nombor plate yang ada di dalam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi, untuk lebih mudahkan kita letak star pun dah settle masalah. Okey? So, ingat, dia boleh juga star. Dia boleh juga kita gunakan nama medan. Okey, seterusnya. Memaparkan nama pemandu. Mana nama pemandu? Okey, nama pemandu dan juga jenis saman dia. Okey, nampak kali ini dia membuat memaparkan data daripada dua jadual yang berbeza. Bila melibatkan dua jadual yang berbeza, kita kena ingat dia akan ada hubungan ataupun bridge. Okey, kat mana bridge dia? Kita tengok dekat dia punya KA dia. Nampak Ini KA. Okey, ini dia punya KP dia. Maksud ini dihubungkan ke sini. Ini special untuk paparkan data dari dua ataupun lebih jadual. So, kita nak select from multiple table. So, macam mana kita nak select dia? So, kita select. Kemudian, apa nama medan kita? Ingat, dia tak sama dengan jadual select biasa. Okey, kalau ini from record saman dan juga jenis saman. Okey, baik. So, nak select apa? Kita nak select nama dan juga jenis. Tapi, ingat, dia daripada jadual yang berlainan. Bila jadual yang berlainan, kita kena letak nama jadual dia. Record saman dot apa nama medan dia? Nama. Koma. Yang kedua, jenis saman dot jenis. Macam tu cara dia. Okey? So, macam tu cara dia. Selesai. Okey? Okey? Jadi, seterusnya kita nak buat apa? Kita nak buat bridge tadi tu. Okey? Kita kena letak syarat dia. Where record saman dot id saman sama dengan jenis saman dot id saman. Okey, settle. So, ini adalah cara untuk kita buat select daripada dua jadual yang berbeza. Okey, so selesai soalan yang simple, soalan yang mudah. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan ala-ala SPM yang sebenar. So, dalam soalan ni dia kata apa? Rajah di bawah menunjukkan skema hubungan sistem pembelian tiket bas. So, dalam sistem ni dia ada 4 jadual. Pembeli, bas, trip dan juga tiket. Dia kata apa? Kenal pasti 4 kunci primer yang terdapat pada skema itu. So, 4 kunci primer. Kita tengok dia ada 4 medan. So, 4 medan dia akan ada 4 kunci. So, ini kunci yang pertama, kunci yang kedua, kunci yang ketiga dan kunci yang keempat. Nampak So, yang pertama apa kunci dia? ID pembeli. Yang kedua apa dia? Nombor plat. Yang ketiga apa? ID trip. Yang keempat apa dia? Nombor plat dan juga ID trip. Okey. So, nampak? Settle. Soalan yang mudah. Okey, soalan yang mudah. Tak payah kita fikir banyak-banyak. Kita pergi kepada soalan yang ini. Okey, soalan yang ini, soalan yang lebih mencabar. Okey, soalan ini, soalan yang cukup mencabar. Okey, soalan yang jawapannya agak panjang. Okey, so dia kata apa? Cipta jadual tiket. So, ingat, sama macam biasa tadi. Kita tentukan dia punya kunci primer. So, ini kunci primer dia. Ada berapa kunci primer? Nombor plate dan juga ID trip. Then, kita tengok pula kunci asing dia ada berapa? Ada 1, ada 2 dan ada 3. So, bermaksud kita ada 3 kunci asing. Kemudian, yang seterusnya kita nak buat apa? Kita tentukan jenis data dia. Okey. So, untuk soalan yang ini, dia tak sama macam soalan tadi. Soalan ini, dia tak bagi dekat kita data. Jadi, kita boleh letak apa-apa yang kita rasakan
sesuai. Contoh. Okey, mana saya punya mouse? Okey. So, contoh yang ini, nombor plate. Okey, saya letakkan varchar 10. ID trip pun sama juga. Saya letak varchar 10. Saya malah nak fikir. So, harga saya letak double 5,2. Dan ID pembeli saya letak varchar 10. Okey. So, then kita terus buat. Kita dah tentukan KP dia. Kita dah tentukan KA dia. Kita dah tentukan jenis data dia. Then, kita pun buat kita punya arahan. Okey, macam biasa, create table ticket. Okey, then kita nak buat apa? Masuk, declare nama medan dulu. Nombor plat varchar. Okey, sorry. Nombor plat varchar 10. Okey, then apa lagi? ID trip varchar 10. Okey. Then apa lagi? Harga double 5,2. So 5,2 ni apa maksud dia? 5,2 kamu boleh menerima nilai digit ratus sahaja. Contohnya 5,2 RM676.20. So bermaksud 5 ni masuk apa? 5 ni masuk dia ada 5 digit. 1, 2, 3, 4, 5. So that's why kita gunakan 5. So 2 maksudnya apa? 2 adalah 2 tempat perpuluhan. So that's why kita gunakan 52. Kalau nombor ribu contohnya 10,763.99. So macam mana kita nak kira double dia? So kira berapa digit yang ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ada berapa titik perpuluhan? 2, 7,2. So declare kat sini 7,2. Tapi kali ni kita anggap sajalah. Anggap saja ratus. So 5,2. Okey, seterusnya adalah ID pembeli. So seterusnya adalah ID pembeli. So kita letakkan varchar. Letak saja 10. Tak ada siapa nak boleh salahkan kita. Okey, sebab dalam soalan dia tak bagi. Dia suruh kita letakkan sendiri. Okey, baik. Seterusnya, kita dah isytiharkan. Declare kita punya nama medan. Then kita nak declare apa lagi? Kita kena declare primary key. Nampak step dia. Lepas declare nama medan, declare primary key. Lepas declare primary key, nak declare apa? Declare foreign key. So declare primary key dekat sini. So kita nak declare primary key. So type primary key. Dalam kurungan, apa primary key kita dekat atas ni? Dekat atas ni kita ada apa? KP ada 2, nombor plate dan juga ID trip. So dekat sini akan jadi nombor plate. Alamak, salah pula. Plate dan juga ID trip. Okey, seterusnya kita nak buat apa lagi? Ingat, kita ada 3 kunci asing. Bermaksud kita kena declare, kena isytiharkan 3 kali kunci asing. So kita nak declare apa? Kita declare foreign key yang pertama. Foreign key yang pertama kita nak declare apa? Okey, tengok betul-betul kat sini. So sekarang ni kita nak declare KA yang ini. So nombor plate dihubungkan dengan jadual bas. Okey, jadual bas ni KA nombor plate, nampak KA nombor plate dihubungkan dengan jadual bas. So nama jadual dekat sini adalah bas. KP jadual bas apa dia? Nombor plate. Okey, KP dia adalah nombor plate. So dekat sini kita kena declare foreign key nombor plate. Okey, reference bas dalam kurungan nombor plate. Okey, selesai yang pertama. Kita ada 3 lagi. Kita ada lagi dua lagi kunci asing, iaitu ID trip. ID trip dihubungkan dengan mana? Dengan trip di sini. Nampak Dia dihubungkan dengan jadual trip. Jadual trip apa KP dia? ID trip. So sama juga
foreign key, ID trip, okey, reference trip ID, ID trip. Okey, seterusnya kita nak declarekan satu benda lagi, sama juga cerita dia. Foreign key, okey, ID pembeli. Okey, foreign key ID pembeli, kita dah declarekan dia. Okey, then kita reference ID pembeli. So tengok ID pembeli dilinkkan dengan jadual pembeli dekat sini. ID pembeli, link dia dengan jadual pembeli. Dalam jadual pembeli, apa KP dia? ID pembeli juga. Okey, jadi dekat sini kita kena buat benda yang sama. So, jadual pembeli dalam kurungan ID pembeli. Okey, selesai kita punya isytihar nama medan. Isytihar nama medan pula dah. Selesai kita punya kod SQL kita. Okey, so untuk full dia sekejap ya saya buat. Untuk nampakkan penuhkan dia, saya kena besarkan ruang ni. Okey, mana dia punya ni? Okey, so untuk full dia, okey, lebih kurang macam ini. So, ini dalam kalau soalan SPM, dia pernah keluar juga 7 markah. Okey, so ingat, benda penting yang kita kena tengok bila nak create table, jenis data, KP dan juga KA. Okey, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Ini soalan senang saja ni. Create table saja. Memaparkan semua medan. Ya Allah. Memaparkan semua medan dalam jadual tayangan. Datang mana pula? Jadual trip. Okey, jadual trip. Okey, so soalan ni selalunya 1 markah sajalah. Kalau soalan yang senang macam ni, selalunya 1 markah saja. Jadi, so select all from trip. Okey, 1 markah sajalah kalau untuk soalan yang macam ni. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang lain. Okey, mengemaskini. Kita nak update pula. Tengok dekat sini, dia nak kemaskini apa? Kemaskini masa. Ada tak medan masa dekat sini nama apa? Medan masa. Okey, apa medan masa sama dengan apa? Medan masa sama dengan 7 PM. Apa syarat dia? Syarat dia ID trip. Okey, ini syarat. Syarat dia ID trip sama dengan T0312. Jadi, apa kita nak kena buat? Macam biasa, update jadual apa? Jadual trip. Okey, set apa? Masa sama dengan 7 PM. Okey, so ingat bila ada update dan delete mesti datang bersama-sama klausa where. Ingat, dia mesti datang bersama-sama dengan klausa where. Where apa syarat dia? Syarat dia ID trip sama dengan T0312. So selesai. Soalan yang sangat senang. Soalan SPM yang sangat senang. Okey, kita pergi kepada soalan ni. Dia kata, tuliskan pernyataan SQL untuk memaparkan jangkaan output. Dia bagi jangkaan output dekat kita. Dia suruh kita tulis SQL. Bila cerita pasal jangkaan output, tolong ingat satu benda ini. Kaji dulu dia punya nama medan. Nama medan. So, apa medan yang terlibat? ID pembeli. Okey, ID pembeli. Nama pembeli. Dan juga nombor telefon. Bermaksud dia nak pilih data daripada jadual pembeli. Dia nak pilih semua medan daripada jadual pembeli. Okey, kemudian tengok juga ada tak group by. Tidak ada group by. Okey, kita tengok pula ada tak
susunan menaik. Okey, ingat bila jangkaan ni selalunya dia nak uji kamu ada tak order by. Order by. Susunan menaik dan juga menurun. Kalau kita tengok betul-betul kat sini, kita nampak nama pembeli ni, dia susunan dia secara menaik. Okey, susunan dia secara menaik. Ascending. Jadi, bila kita nak select, okey, kita boleh buat select all from pembeli order by apa? Nama pembeli. Okey, boleh? Itu. Kalau nak buat cara lain boleh juga cikgu? Boleh, cara lain pun boleh. Kita gunakan select ID pembeli, nama pembeli dengan nombor telefon. Okey. From sama juga. From pembeli order by nama pembeli. Sama. Okey. Atas dapat markah penuh. Yang bawah ni pun dapat markah penuh. Dua-duanya diterima. Okey. So, soalan seterusnya. Soalan SQL tapi dalam bentuk apa ni? Soalan last sekali. Kalau kamu buka dalam modul, soalan ini adalah soalan last sekali. Okey, soalan muka surat 36. Okey, dia kata apa? Rajah 5.1a merupakan jadual bagi rekod saman lalu lintas. Rajah 5.1b merupakan cadangan penyataan SQL bagi mencipta jadual yang terlibat. Okey, jadi daripada yang ini, A ni adalah cadangan untuk arahan SQL untuk mencipta jadual. Okey, baik. Bila nak cipta jadual, benda yang penting kita kena ingat, macam tadi, pertama kita tengok, ada kunci tak? Yang kedua, ada hubungan ataupun tidak? Okey? Okey, declare kunci tak? Declare kunci kita tadi ada dua. Kita declare kunci primer, declare kunci asing. Kemudian tengok antara jadual dengan jadual ada hubungan ataupun tidak. Jadi, cadangan saya apabila melibatkan soalan yang berkaitan dengan pilihan kita nak memilih, selalunya dia akan bagi cadangan-cadangan dekat kita. Kamu kena ingat, soalan yang macam ini 2018 dah keluar, 2019 keluar, 2020 tak keluar, 2021 keluar. Bermaksud dia dah jadi macam trend kepada soalan SPM. Pilih cadangan jawapan yang terbaik. So ingat, bila dapat soalan macam ni, apa yang kamu kena buat adalah mencari dulu keburukan setiap cadangan yang ada. Okey? Cari keburukan setiap cadangan yang ada. So, kita tengok yang pertama. Apa yang pertama ni? Dia tak ada apa kat sini. Nampak sangat dia tak diisytihar kunci primer. Nampak tak ada primary key pun. Yang kedua, dia tak ada pula isytihar kunci asing. Tak ada pun foreign key reference tadi tu. Tak ada isytihar. Dan juga kalau kamu tengok, jadual pemandu ini tidak dihubungkan dengan jadual yang lain. Nampak jadual kereta dihubungkan dengan jadual saman. Okey, nampak dia dihubungkan dengan jadual saman. Tapi jadual pemandu nombor KP ni tidak dihubungkan dengan mana-mana jadual. Jadi dekat sini bermaksud jadual pemandu tak ada hubungan. Kita buat ringkasan dulu sebelum kita huraikan dia. Okey, tengok pula cadangan B. Cadangan B apa? Ada primary key. So, ada primary key. Tapi ada declare, dia ada declare primary key. Tapi dia tak declare isytihar kunci asing. Dan kita tengok pula jadual pemandu. Jadual pemandu pun tidak ada hubungan. Nampak? Jadual kereta ada hubungan dengan jadual saman. Tapi jadual pemandu tak ada hubungan. Okey, seterusnya kita pergi pula. Yang cadangan C. Cadangan C ada isytihar primary key, kunci primer. Kemudian kita tengok, dia ada perubahan. Okey, jadual pemandu dah ada hubungan dengan jadual kereta.
dan jadual nombor plate dah ada hubungan dengan jadual saman. Okey, nampak? Jadual pemandu dah ada hubungan. Jadual pemandu ada hubungan. Okey, dia ada isytihar primary key ke belum? Kita tengok primary key, foreign key, dia cuma isytiharkan dekat jadual saman saja. Dekat jadual ini dia tak isytihar. Jadi, kunci asing tak diisytihar di jadual kereta. Dia ada kunci asing, tapi kita tak isytiharkan dia. Okey, tengok pula jadual pemandu. Okey, yang ini ada isytihar kunci asing. Ada isytihar kunci asing. Ada hubungan di antara dua jadual. Okey, ini pun ada. Jadi, semua lengkap untuk cadangan D. Jadi, cadangan D adalah yang terbaik. Okey, jadi macam mana kita nak jawab soalan yang ini? So, ingat, first kali bila nak jawab soalan ini, nyatakan dulu pilihan yang terbaik. Jadi, tulis kat situ, pilihan cadangan D adalah yang terbaik. Nyatakan dulu cadangan terbaik. Then, nyatakan kenapa. Sebab, okey, cadangan D, okey ingat cadangan D, okey bagi dia punya point dia. Apa point dia? Kita bagi point yang pertama. Setiap jadual setiap jadual telah diisytiharkan kunci primer. Okey. Then apa lagi? Setiap jadual, okey, setiap jadual lah. Kita tengok jadual apa yang ada isytihar kunci asing. Jadual kereta dan jadual saman. Jadual kereta dan jadual saman telah diisytiharkan kunci asing. Okey, poin yang ketiga, setiap jadual berhubung di antara satu sama lain. So, dekat sini. Nampak Guys, korang tengok dekat sini. So, dekat sini, pilihan cadangan D ni, kamu nyatakan cadangan yang terbaik, dapat satu markah. Okey? Setiap cadangan ini, setiap sebab ni, kita ada 3 sebab, dapat lagi 3 markah. So, baru kita dapat 4 markah. Soalan macam ni selalunya 7 markah. Bila 7 markah, 3 lagi datang daripada mana? So, kena ingat, walaupun soalan kata berikan cadangan yang terbaik, kita kena nyatakan kenapa tak pilih A, B, C. Itu yang penting. Kenapa tak pilih cadangan A, B, C? Kerana apa? Kerana apa? Kerana cadangan A. Okey, nyatakan apa keburukan, kelemahan cadangan A? Tidak diisytiharkan kunci primer. Okey, tidak diisytiharkan kunci asing. Jadual apa tadi? Jadual pemandu tidak dihubungkan dengan mana jadual. So, ini dapat lagi 1 markah. Tengok pula dekat B, pilihan B, apa keburukan dia? Ada kunci primer, cuma tak isytiharkan KA, dan jadual memandu tidak dihubungkan dengan jadual, dengan mana-mana jadual. So, itu tu jawapan kita. So, yang kedua, cadangan B. Okey, apa tu? Jadual, setiap jadual telah diisytiharkan dengan kunci primer. Setiap jadual dah ada kunci primer. Cuma, tetapi jadual kereta dan saman tidak diisytiharkan dengan kunci asing.
Okey, lagi apa lagi keyword point dia ada? Okey, jadual pemandu tidak dihubungkan dengan mana-mana jadual. Okey, kenapa tak pilih cadangan C pula? Okey, kenapa tak pilih C pula? Cadangan C. Okey, kenapa kita tak pilih? Kerana apa saya pun tak ingat dah tadi. Kerana C kita tak pilih sebab apa? Sebab jadual kereta tidak diisytiharkan kunci asing. Sebab apa? Kunci asing dalam jadual kereta tidak diisytiharkan. Okey, so selesai. So nampak tak? Di sini kita dapat 4 markah. Okey, first kali yang ini kita dapat 4 markah. Okey, then setiap cadangan, kenapa kita tak pilih ABC ni? Setiap yang ini kita dapat lagi 1 markah, 1 markah, 1 markah. So markah penuh dia total 7 markah. Okey, so saya rasa sampai setakat itu saja perkongsian saya untuk bahagian C ni. So stay tune, insya-Allah saya akan upload lagi video yang berkaitan dengan cara melukis ERD. Okey, so assalamualaikum, terima kasih, bye bye.